Okey, kalau ramai yang nak sangat, korang komen nak sekarang. Untuk Abang Jack ajar korang cara nak back test dan forward test. Abang Jack tak rasakan semangat yang gemuruh daripada korang semua ni. Abang Jack nak korang spam laju-laju lagi. Okey. Abang Jack tak nak pertaruhkan wang ringgit ataupun masa. Tetapi Abang Jack pertaruhkan nyawa Abang Jack untuk ajar korang ilmu untuk back test dan forward test. Alright. So, sebelum Abang Jack mulakan untuk cerita back test dan forward test ni, Abang Jack nak tuan-tuan dan puan-puan berhenti sekejap, tarik nafas dalam, lapangkan dada, tenangkan fikiran. Okey, andai kata cawan di dalam otak tuan-tuan dan puan-puan ni dah penuh, tolong kosongkan cawan tersebut supaya mudah untuk saya tuangkan air ke dalam tu. Okey, jadi kalau yang dah mahir untuk forward test dan back test, teruskan untuk kemahiran anda. Okey, andai kata saya ada tersilap atau tersalah kata, mohon tegur. Tetapi ini adalah cara masing-masing. Cara yang saya tunjuk ni adalah cara shortcut tuan-tuan dan puan-puan untuk ke next step. Shortcut. Saya ceritakan shortcut. Saya tak nak ceritakan tuan-tuan apa tuan-tuan kena buat. Tetapi untuk dalam trading, awak nak berjaya dalam trading, ada shortcut. Shortcut ni datang dari mana? Nanti saya akan ceritakan. Okay. So, back test dan forward test. Kita buat dahulu back test. Okey, test. Okey, macam mana? Boleh ke dengar? Okey, mantap. Alright. So, sekarang Abang Jack cerita kan. Okey. Kaedah untuk back test. Banjir boleh ke buat mapping kat time frame M5. Jangan buat kat time frame M5, buat kat time frame M1. Lagi cantik. Terus buat time frame dekat time frame M1. Okay, jangan buat time frame M5. Tak cukup kecil. Right? Okay. So, bila kita buat mapping dekat time frame M1, lepas tu kita buat mapping kat time frame M5, okay, memang kita sesat dalam dunia candlestick. Sebab kita hanya melihat di dalam kawasan tersebut. Kita tak melihat keseluruhan jalan cerita. Saya selalu tekankan dekat tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa zoom out the chart. Zoom out. Okay, zoom out the chart. Apa maksud zoom out? Makna kata jangan kita tengok sebatang-sebatang. Oh, kat sini. Oh, dia naik macam ni. Jangan kita tengok sebatang-sebatang. Pergi time frame besar lagi bagus. Untuk apa? Supaya awak melihat keseluruhan jalan cerita. Kalau nak lagi contoh yang menarik kan. Kalau boleh zoom out lah macam ni. Okay. So, cara untuk kita backtest ataupun mapping, mesti kena pergi daripada time frame besar. Sekarang ni Abang Jack nak ceritakan cara untuk awak backtest. Okay. Backtest. Okay, saya sentuh sedikit teknik yang kita gunakan. Kita ada dua jenis setup. Yang pertama, reversal. Yang kedua, continuation. Continuation, dia punya sifat adalah breakout, pullback, entry. Okay.
breakout, pullback, entry. So kat sini kita panggil breakout. Okay, kat sini kita panggil sebagai pullback. Okay, kat sini kita masuk entry. So breakout, pullback, entry. Okay, sell pun sama. Okay, pun sama. Okay, untuk awak dapatkan ni, awak hanya perlu cari SNR, multi time frame analysis and trend line. Okay, jadi bentuk SNR yang macam mana? Kita nak yang big movement ataupun pergerakannya tidak terhege-hege. Kalau macam ni terhege-hege ataupun tidak terhege-hege. Kalau macam ni terhege-hege ke tidak terhege-hege? Okay, terhege-hege. Okay, terhege-hege. Nak naik ke nak turun? Nak naik ke nak turun? Nak naik nak turun? Sampai ke sudah tak jumpa. So saya tunjuk. Okay, turun. 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 Sampai sini. Pup. Kat sini. Terhege-hege atau tidak terhege-hege? Terhege-hege atau tidak terhege-hege? Ni kawasan ni. Saya cerita SNR. Sebab tu saya kata, kosongkan dahulu apa yang ada dekat dalam cawan tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey, kosongkan dahulu. Kita cerita satu persatu. Saya cerita berkenaan dengan support dan resistance. Saya tak sentuh berkenaan dengan compression. Okey. Kita cerita support, SNR. Big movement, tidak terhege-hege. Okey, so ini tidak terhege-hege. Kenapa? Sebab sampai je dekat harga katakan sini 991.2, market terus pacak. Siapa ada kat sini? Siapa ada? Siapa ada kat sini? Siapa ada kat situ? Siapa yang ada? Siapa ada dekat sini? Siapa ada dekat sini? Jerung tuan-tuan dan perempuan. Big player. Jadi kalau kita dah tahu okay, kat sini ada big player, maknanya kita akan menunggu harga sampai di kawasan tu dan kita akan masuk buy. Kenapa buy? Sebab ini support. Support untuk buy. Katakan kita buatkan benda tu terbalik. Kita buat kejatuhan mendadak pula. Okay, kita buat kejatuhan mendadak. Pup. Kat sini siapa ada? Jerung. Okay, kat situ ada jerung. Okay. Bila market sampai kembali di kawasan tersebut, pup. Sell. Tetapi bentuk jenis tolong dengar faham tolong dengar baik-baik. Benda ni saya tekankan, saya cakap bahasa sepatah-sepatah. Tengok jenis SNR tersebut. Faham tak? Jenis ni makna kata bentuk dia macam mana. Bila kata dia sampai dekat satu kawasan zone, apa reaction ni buat? Okay. Tiba-tiba ada pup naik mendadak. Siapa kat sini? Jerung. So ini tidak terhege. Sekarang ni kita nak cari SNR yang macam ni. Kita nak cari SNR yang macam ni. Yang macam ni. Kenapa? Sebab dekat SNR ni lah di mana kawasan ada jerung. Okey. So bila saya ceritakan ni, awak tak payah tengok yang ni. Hanya fikir tentang SNR dan juga dua perkara ni, reversal serta continuation. Sebab
Dengan mencari SNR yang macam ni, awak dah boleh buat ni, dah boleh buat ni. Percaya atau tidak? Jom kita tengok. Sebetulnya Abang Jack tanya, percaya ke tak percaya guys? Percaya ke tak percaya? Kalau korang hanya cukup mencari SNR yang kenaikan mendadak atau kejatuhan mendadak. Percaya ke tak percaya? Okey. Sebabkan korang percaya, Abang Jack tak nak cerita lah. Sebab korang dah percaya, tak payah cerita lah. Tapi tak apa, Abang Jack akan cerita. Jangan risau. Okey? Jadi, percayalah. Sebab benda tu memang sifat dia macam tu. Ni. Tengok, jangan ni. Buka chat, apa benda ni? Ni. Tengok sepatang-sepatang. Uish, sekarang ni weekly kat sini. Ni apa benda korang marking apa ni? Ni korang nak marking apa? Korang tengok macam ni, korang nak marking apa? Korang nak marking apa? Ni. Korang screenshot je ni, korang nak marking apa? Zoom out. Memang kena maki je. Okay. Bincang. Pup. Sampai kat sini, kelepup. Terhegeh-hegeh atau tidak? Kejatuhan dia terhegeh-hegeh atau tidak? Tidak, betul. Bila datang kembali di dalam kawasan tersebut, pup. Junam tak? Jatuh tak kat sini? Macam mana kita marking SNR? Macam mana kita marking? Kita nak marking yang macam mana? SNR ni kita nak marking yang macam mana? Cuba jawab. SNR nak marking yang macam mana? Lagi? SNR ni nak marking macam mana? Okey, masih ramai yang tak menjawab, mana tak faham lagi. Okey. So, kalau kita tengok, itu baru satu, baru kita tunjuk sel. Okey. Okey, kita tengok kat sini Abaikan yang ni. Ini abaikan tau. Abaikan. Sekarang ni kita tengok yang kat sini. Naik. Pup. Pacak balik. Kemudian sideway. Sampai kat sini. Pum. Siapa ada kat sini? Ini terhege-hege ke ataupun tidak terhege-hege? Kejatuhan dia. Tidak terhege-hege, betul? Tengok betul-betul. Macam-macamnya. Pup, pelepup. Tidak terhege-hege. Datang balik nak buat apa? Datang balik nak buat apa? Takkanlah korang nak buy. Kalau korang buy, bangang. Kan dah kena. Kenapa sell? Kenapa sell? Memanglah resistance. Resistance yang macam mana? Resistance yang macam mana? Resistance yang macam mana yang kita nak sell tu? Ya, itu saja. Itu saja. Apa-apa time frame? Apa-apa time frame? Betul. Apa-apa time frame boleh pakai. Betul. Kita tengok apa lagi dia buat.
Ni. Naik. Pum. Pum, 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 pelepup. Siapa yang memecahkan support kat sini? Support kat sini. Siapa pecahkan ni? Siapa pecahkan? Punca dia mana? Punca dia mana? Punca dia mana? Adakah punca dia di R1 di sini? Ataupun punca di R2 di sini? R2 kat sini? Ataupun R3 kat sini? Ataupun R4 kat sini? Siapa yang memecahkan support ni kat sini? Punca dia siapa? Siapa punca dia? Siapa punca? Siapa punca? R4. Sebab itu, market bila dia sampai balik kat kawasan ni, dia buat apa? Kat sini. Korang, lepas tu korang nak buat apa? Buy ke sell? Buy. Betul ke betul? Buy kat sini. Betul ke betul buy? Betul ke betul? Kalau kita buy. Betul bangang jawapan dia. Sell. Kenapa kita sell kat situ? Sebab apa kita sell kat situ? Sebab apa kita sell kat situ? Resistance kan? Okay, kita sell kat sini. Reason sell. Yang pertama, time frame weekly R resistance. Kejatuhan mendadak. Okay, siap. Saya ajar cara nak backtest sekali. Ini cara nak backtest lah. Okay. So yang ini kita bawa ke sini. Okay. Breakout support. Lepas tu kita pun beritahu kat sini adalah good resistance. Kenapa? Tips dia. Tips SNR breakout the previous SNR. Sebab itu bila dia breakout the previous SNR, resistance ni dia breakout support kat sini. So that adalah good resistance. Kemudian market datang kembali dan kat sini kita pun sell. Faham? Ini cara nak backtest. Ini cara kita nak backtest. Tengok, lepas tu kita buka lagi. Okay, pump. Tulis lah. Siapa yang ada iPad ni, saya ceritakan dengan awak cara backtest. So, kat sini dipanggil sebagai satu. Kita letak hashtag satu. Gambar pertama. Dalam perjalanan untuk buat 3,000 screenshot. Dalam screenshot, kita boleh je nak tambah lagi macam ni. Okay.
Kata kita ceritakan lah. Big movement. Kena belajar melukis. Ini adalah melukis. Kelas melukis. Lepas tu ini untuk buy. Lepas tu kita tambah lagi. Dia adalah good support. Kenapa? Sebab resistance kena break out. Nampak tak cara nak backtest? Sekarang dah faham ke belum cara nak backtest dan buat ulang kaji? Faham ke faham? Kalau korang guna phone, kan, janganlah jadi pemalas. Pergi buka Instagram ke atau apa-apa aplikasi atau dalam Telegram sendiri pun boleh edit lah gambar screenshot tu. Korang letak je lah note dekat sini. Kalau kata tak ada iPad, janganlah bagi 1000 alasan untuk tak buat screenshot tu. Saya tak suka kalau awak sekadar buat screenshot. Ini, yang gambar ni, saya suka awak buat yang macam ni. Beritahu jalan cerita ni. Kan ada beritahu kat sini. Kita beritahu kat sini ni, kita beritahu. Ni, kita cerita kan, ni, cerita. Kan lagi nampak backtest. Benda ni lagi bagus daripada korang hanya buat macam ni. Tak boleh. Lepas tu, tulis kat sini, hashtag 1 screenshot. Memang nak kena jack ke? Nak nampak apa dalam sini? Ini, kalau korang buat screenshot sini kan, lepas tu save. Nampak apa? Kita nampak apa kat sini? Kita nampak kebijaksanaan kah? Atau nampak pelik? Okey, jadi benda ni kena tekankan. Saya tekankan sebab benda ni lah cara korang nak shortcut dalam trading. Ni pemalas. Tak nampak apa. Nak nampak apa yang macam mana? Nak nampak apa yang macam mana? Yang macam tadi, betul? Okey, nak nampak apa yang macam tadi. Itu cara nak backtest. Time frame weekly. Abang Jack, sembang lah. Time frame lain boleh ke tak boleh? Bro, M1 lah ada kita pergi. Kita pergi M1 lah. M1 pun boleh. Korang nak backtest, semua time frame boleh. Backtest. Siapa kat sini? Siapa kat situ? Ini adalah good resistance. Lepas tu siapa dekat situ? Big movement. Okey. Lepas tu breakout. Support. Datang balik. Sepatutnya sell. Tapi apa yang berlaku? Dia fly. So, breakout, pullback. Buy. Backtest market close kalau tengah open kan tak tahu. Siapa kata backtest hanya market close? Backtest market open pun boleh lah. Janganlah pergi market sekarang. Pergi market yang semalam, hari semalam punya. Ataupun tengok seminggu yang lepas punya. Sama je. Okay, backtest ni jangan kira hari hujung minggu ke.
siapa hujung minggu je backtest, korang pemalas. Abang Jack nak korang semua yang hadir pada malam ni, Abang Jack nak start daripada malam ni, korang kena backtest. Sebab benda tu berulang-ulang. Benda tu berulang-ulang. Contoh Okey. Ini candle 1 hour. Katakanlah market tengah open kat sini. Korang pun tak nak backtest. Tak apalah. Pergi kat sini pula. Tengok pergi kat sini. Kita nak buat apa? Kita marking. Okey, kita marking. Kita ambil hari. Okay, ni hari Senin, hari Jumaat kan? Okey, kita ambil hari Khamis. Kita backtest. Okey. Kita backtest. Legenda 1 hour. Okey. Boom. Kejatuhan mendadak. Lepas tu datang balik kena breakout. So kat sini buat apa? Kat sini kita nak buy. Lepas tu dapat tak buy? Boom. Fly. Tapi kenapa kita sell kat sini? Sebab dekat sini ada apa? Boom. Nampak? Punca. So dah selesai dah kita backtest. Okay, selesai dah kita backtest. Cik Syariza Ghani, yang tadi saya tunjuk cara nak backtest. Okay. Right. So, itu cara nak backtest. Okay. So, siapa nakkan, berapa ramai nak saya ceritakan lagi cara untuk backtest? Dengan cara yang lagi cepat ataupun dengan cara lagi senang? Okay. Kalau korang semua nak, okay. Kalau korang semua nak, nanti Abang Jack akan bagi video tambahan dalam hijack 50%. Okay, Abang Jack akan bagi yang lengkap ataupun lagi banyak. Abang Jack akan tunjukkan 10 contoh screenshot dalam hijack 50%. Okay, so seterusnya kita pergi pada forward test. Siapa nak Abang Jack ceritakan macam mana kita nak buat forward test? Kalau ramai nak, komen nak. Okay. So, Abang Jack terus ceritakan. Back test. Forward test. Okay. Pertama sekali, sebelum kita nak back test, kita nak forward test ni ibarat mapping lah. Okay. Forward test. Okay. First, CMP. Apa itu CMP? CMP adalah current market price. Price kan kat mana? Kat sini. Okay. Kedua, kita baca storyline. Ketiga, direction. Okay. So kita cerita CMP, storyline dan direction. Abang Jack akan cerita sekali, pastikan korang take note betul-betul.
Dah screenshot? Jom kita mulakan. First kita pergi pada weekly. Kita akan marking di mana kawasan SNR. Okay. Okay. So, ini weekly. Okay. Ini time frame weekly. Kenapa kita marking sini adalah kerana ini merupakan support. Datang balik, boom, pacak. Kemudian terus pacak. Siapa kat sini? Jerung. Jerung apa? Buyer. Sampai kat sini nak buat apa? Buy atau sell? Jawapan dia, cari price action ataupun confirmation. Okay, selesai. Kita marking 2 benda saja. Kenapa? Sebab kita belajar, tadi dah belajar. Naik, tu kat sini, boom. Kejatuhan mendadak. Kat sini, boom, kenaikan mendadak. Bermula. So, price dah sampai di kawasan support weekly. Jadi, hati-hati untuk sell. Hati-hati untuk sell. Sebab price dekat kawasan support. Pecahkan lagi, pergi pada daily. Kita nak marking. Mana lagi kawasan resistance kat sini? Boom. Datang balik. Boom. Dia jurnal mendadak. Ataupun kalau kita tunjuk macam ni. Boom. So kat sini. Good. Okay. Kita marking. Pergi pada H4. Apa yang kita nampak? Kalau esok kita tengok gold, okay, dia close bawah sini, kita akan tunggu dulu confirmation sama ada dia nak tembus lagi ataupun dia nak naik ke atas. Sebab kalau kita tengok pada H1 ataupun M15, okay, di kawasan, okay, tadi kita tengok pada H4 kan. Okay, kau dah maki H4. Kau tunjuk dah maki H4 kan. Okay. So, ini adalah kawasan boom. Okay, naik balik. Boom. Okay. So, kawasan ni kita mark. Okay, kawasan tu kita mark. Kemudian dia naik. Boom. So, kawasan ni kita mark. Okay. So, cerita dia, H4, cerita dia, kalau kata dia breakout ni, dia akan pull back dan pergi ke sini. Cerita dia lah. Andai kata cerita kedua dia, dia datang sini, dia breakout, pull back. Ni cerita dia. Yang akan berlaku pada hari esok. Ataupun dia hanya buat sideway. Sell. Buy. Faham? Pergi pada H1. Kita pecahkan lagi. Bedah lagi. Ni kawasannya. Saya nak tanya, mapping saya pada hari Jumaat yang lepas. Ramai tak yang sell dekat sini? Kita buy kat sini, pop, sampai kat sini, sell. Kat sini pun ada satu lagi.
Berapa ramai yang sell? Okay. Korang sell, korang ada perasan tak Abang Jack ada bagi mapping? Sama ke tak sama dengan apa yang berlaku? Kan? Kenapa? Kenapa benda tu sama? Sebab korang marking yang the best price. Korang marking kejatuhan mendadak. Korang marking good SNR. Faham tak? So kalau benda tu sama, korang dekat on the right track. Okay? Itu korang panggil forward test. Okay. So sekarang ni faham ke faham tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Faham ke faham? Okay. So kalau faham, saya nak tanya, berapa ramai nak kita live trade minggu hadapan? Berapa ramai nak kita live trade pada minggu hadapan? Kalau korang semua nak live trade, kalau korang semua nak live trade pada minggu hadapan, Abang Jack nak korang semua spam di ruangan chat sekarang. Sekarang. Okay, berapa ramai nak live trade? Okay. Kalau korang nak Abang Jack live trade pada next week, pastikan Abang Jack nak korang semua deposit siap-siap akaun korang. Sebab Abang Jack takkan dah lepas ni nak kompromi. Minggu depan confirm 8, confirm 6 sini lah. Kalau rajin 6 sini ke atas. Tapi yang pasti kalau Abang Jack share mapping, korang dah cukup korang tengok mapping Abang Jack ke? Betul ke? Betul. Cukup ke tak cukup tengok mapping Abang Jack? Betul ke? Betul. Tak cukup. Memang dasar tak kenal budi. Okay. Well. Right. So, itu saja daripada Abang Jack, kelas kita pada malam ni. So kalau korang nak rasakan sendiri kelas-kelas yang macam ni, yang orang kata kelas ni mengajar korang cara paling mudah. Kalau korang nak, korang duduk bawah payung Abang Jack lah. Korang tak payah nak pergi ikut seafood-seafood lain. Abang Jack share benda yang celik mata, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kalau mapping kejatuhan rendah, boleh tanya mapping. Jangan pelik-pelik mapping. Mapping, keep it simple. Okay, keep it simple and sweet. Okay? Keep it simple and sweet. Okay? Alright. So, itu saja daripada Abang Jack. Kalau korang sayang Abang Jack, doakan Abang Jack and team dipermudahkan segala urusan supaya Abang Jack ada semangat dan tenaga untuk setiap hari mengajar korang. InsyaAllah lepas ni, minggu hadapan Abang Jack akan perbanyakkan video-video reason entry ataupun apa yang berlaku dengan market semalam. Maknanya tiap-tiap hari kita akan backtest sama-sama. Siapa nak kita backtest tiap-tiap hari? Sebab benda yang sama kita nampak. Okay. Kalau korang semangat macam ni, Abang Jack sayang korang. Okay. So, sebabkan korang sayang Abang Jack nak minta satu hal dengan korang semua. Abang Jack cakap siap-siap supaya korang semua tak ada yang menggelupur nanti. So, andai kata kalau dalam live trade, tiba-tiba hit SL, korang nak marah, marahlah. Okay? Nak marah, marahlah. Abang Jack tak kisah. Okay? Ingat Abang Jack kisah. Duit korang. Okay? Abang Jack kalau lost pun masih lost.
Tapi kita nak yang terbaik. Siapa nak SL? Siapa je nak SL dalam trading? Betul ke betul? Siapa nak SL dalam trading? Betul ke betul? Ada ke orang nak SL dalam trading? Ha? Siapa je nak SL? Bengong ke nak SL lah. Semua nak TP. Tapi kalau hit SL, korang nak marah, marahlah. Okay, tu je simple style Abang Jack. Korang nak marah, marahlah. Okay, tapi apa pun korang jangan risau, make sure minggu depan follow rapat, deposit siap-siap siapa yang dah withdraw. Okay, kemudian Abang Jack akan confirmation trading jangan risau, minggu depan Abang Jack ceritalah. Mati time frame, korang tahu tak sepanjang Abang Jack cerita mengajar kelas dengan korang ni, tak pernah lagi Abang Jack cerita tentang mati time frame analysis. Setuju ke tak setuju? Tak pernah pun saya ajar awak semua tentang multi time frame analysis. Sabar. Ada hikmah dia. Satu persatu. Okay. Satu persatu. Saya ajar SNR dulu. Kalau korang dah faham SNR, multi time frame analysis tu, easy kancong. Okay. So, siapa yang deposit 1,000 ke atas, jangan risau, Abang Jack terus invite korang dalam group chat discussion. Okay, siapa yang deposit 1,000 USD ke atas, Abang Jack akan invite korang terus dalam channel chat apprentice. Okay, chat discussion. Okay, so siapa nak deposit 1,000 USD, nanti terus boleh PMP abang. Okay, tapi kalau tak ada modal, korang jangan risau. Korang sebenarnya dah cukup dah. Kalau dengan dalam hijack tu dah cukup dah. Okay, dalam hijack 50% dah cukup dah sebenarnya. Sebab Abang Jack akan share semuanya dalam tu. Okay. Tapi siapa nak join hijack, jangan risau. Deposit saja 69 USD ke atas. Okay. 69 USD saja ataupun 50 tak boleh lah. 69 USD korang deposit ke dalam akaun korang akan join hijack 5,000%. Abang Jack akan tiap-tiap hari hantar e-mapping, e-video. So korang semua takkan ketinggalan. Saya nak tanya, korang 20 USD korang nak trade apa? Kau 20 USD kau nak trade apa, Mat? Trade tak salah. Tapi kena dipu. Berapa banyak kali nak kena dipu? Banyak kali kalau MC kita nak kena dipu banyak kali. Tapi ada tapi saya tak boleh cakap. Tapi saya tak boleh cakap. Okay. Kalau kita deposit 20 USD dan kita entry ataupun kita trade setup sendiri. So macam tu tak apa. Yes, sebagai belajar, setup sendiri. Macam tu tak apa. Bukannya maknanya awak trade bukan trade untuk nak kejar profit sangat, tetapi trade untuk belajar. Tengok 1 sen berapa boleh pergi. Okay. Kalau macam zaman guru saya, cikgu saya mengajar saya, dia suruh deposit 15 USD atau 10 USD, growkan sampai 100 USD. Kalau kita boleh buat macam tu, takkanlah account 500 USD kita tak boleh buat. So macam ni, Cik Nuriza Abdul Rashid dia kata, dari 20 USD follow abang dah grow 300%. Alhamdulillah. Pun boleh, tak ada masalah. Tetapi risiko masing-masing.